Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karimil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya muliakan rakan-rakan warga Akademi TBST yang amat dihormati sekalian. Pada malam ini kita teruskan lagi dengan pembelajaran bab seterusnya untuk HHJ, untuk tajuk HHJ, yang mana pada malam ini kita melangkah lagi pada 3.3, bab 4.3.3 berkenaan dengan HHJ TKU ataupun lebih kita kenali dengan HHJ TKU dominant. Tetapi tajuk ini kita terus saja kepada HHJ TKU, sama sahaja. Baik, yang mana sebelum ini rakan-rakan telah pun didedahkan oleh Abang Z tentang trik kefahaman TKU, yang mana trik kefahaman TKU itu adalah asas kepada bentuk market HHJ TKU ini. Begitu. Rakan-rakan yang saya hormati lagi kasihi sekalian, dari segi bentuknya sama, cuma yang membezakannya tu dia adalah beza dia yang menyebabkan dia jadi HHJ. Yang mana secara asasnya pada pembelajaran trik kefahaman TKU baru-baru ini oleh yang kita kasihi Abang Z ataupun Abang Zainuddin, yang mana bentuk market TKU ini ialah satu kefahaman. Untuk rakan-rakan, dia satu kefahaman sesuatu bentuk market tu, untuk suatu bentuk market tu yang memberi isyarat akan berlaku awal perjalanan ataupun sesuatu perjalanan akan bermula apabila ada TKU. Begitu. Itu TKU. Tetapi bila melibatkan HHJ TKU ini, ia melibatkan awal sesuatu yang besar lagi. Saya pastekan sebentar kepada rakan-rakan tajuk apa pembelajaran kita pada malam ini tentang HHJ TKU. Mungkin pada rakan-rakan yang bermasalah dalam untuk streaming internet, boleh juga mendengarkan muzakarah ini di Palringo ini. Okay. Di mana yang saya telah perkatakan tadi, HHJ TKU ini melibatkan suatu awal perjalanan juga
tetapi yang lebih besar. Okey, mari kita sama-sama melihat apa yang dikatakan HSJTKU. Baik, saya telah pun menghantarkan gambar itu di Palringo dan di skrin YouTube sekarang ini pun saya telah tukarkan. Yang mana HSJTKU ini ialah satu kefahaman bentuk market luar biasa. Luar biasa ni luar biasa bagaimana? Luar biasa yang dihasilkan oleh TKU. TKU ini ada TKU yang biasa. Tetapi bila terjadi TKU yang luar biasa, ia jadi market HSJ. Begitu. Yang mana ia memberi isyarat sesuatu perjalanan HHT yang baru. Atau dikenali dengan HSJ awal. Begitu. Pembelajaran TKU baru-baru ini ia berkenaan untuk awal perjalanan trend biasa bila berlaku TKU biasanya. Tetapi apabila berlaku HSJ TKU, ia sebenarnya adalah awal perjalanan untuk trend yang besar ataupun kita panggil perjalanan HHT. Yang mana bila berlaku HSJ TKU ini, ia memberi isyarat awal perjalanan HHT ataupun HSJ awal telah pun muncul untuk memulakan satu perjalanan HHT yang lazimnya panjang. Begitu. Biasanya apabila berlaku HSJ TKU ini, isyaratnya sering membuatkan market putar arah HHT. Begitu. Mengapa sekarang ini saya sebut HHT? Sebab saya nak menggambarkan kepada rakan-rakan HHT ni ialah satu perjalanan yang panjang, yang besar. Yang mana kita di sini menamakan, adik-adik menamakan perjalanan yang panjang, perjalanan yang lama itu dengan HHT. T itu untuk trend lah. Begitu. So, bila kata perjalanan HHT, perjalanan yang panjang, perjalanan yang mempunyai jarak yang jauh, perjalanan yang mempunyai jangka masa yang lama, begitu. Ia dimulakan oleh HSJ awal. Ia dimulakan oleh HSJ awal dan diakhirkan oleh HSJ akhir. Bermakna juga ia memberi maksud awal dan akhir sesuatu perjalanan yang panjang mesti ada bentuk market HSJ. Begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, HSJ TKU ini ialah satu HSJ awal. Dia adalah salah satu HSJ awal yang sering berlaku di awal perjalanan HHT. Begitu. Tetapi rakan-rakan perlu ingat, HHT ini juga dia ada HHT perjalanan, dia ada HHT repair, ataupun sekarang ini kita lebih kenali dengan
HR di dalam HHT. Oh, boleh tahan juga istilah-istilah yang kita gunakan sekarang. Okey, boleh faham ya begitu. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya nak bawa sedikit rakan-rakan ulang sedikit lah, bentuknya tak berapa apa, tak lain lah daripada bentuk market TKU biasa. Lazimnya dia bila melibatkan HSJ TKU ini, dia candle yang keluar bentuk TKU itu, candle yang arah market menukarkan perjalanan putar arah itu, dia sangat dominan. Dominan ni maksud dia kita nampak dia luar biasa besar. Okey, seperti mana yang rakan-rakan ketahui, TKU ni dia ada dua bentuk. Jadi HSJ TKU ini juga tidak terkecuali daripada dua bentuk. Kita ada TKU type 1 dan TKU type 2. Bentuk TKU type 1 market yang pertama, market mempunyai perjalanan yang jelas, sama ada menurun ke atau menaik ke, yang mana ia diakhiri oleh candle besar. Itu kita perlu jelas dahulu. Sesuatu perjalanan untuk menghasilkan TKU ini, yang pertama perlu ada dulu perjalanan menaik ataupun menurun yang jelas, yang diakhirkan oleh candle besar ataupun kita panggil candle sifat. Kemudian selepas berlaku candle sifat, okay, selepas berlaku candle sifat tanpa ada laut tenang, lepas dia berlaku, katakan perjalanan menaik yang jelas, ada doji, ada candle besar, okey. Kemudian ada satu candle songsang. Tiba-tiba market dia membalas perjalanan yang sedang berlaku dengan candle songsang yang bersaiz besar. Dia senang kata dia macam smart trade lah, macam smart trade 2. Bentuk TKU ni dia macam smart trade 2. Kalau dulu kita belajar smart trade perjalanan menaik katakan menaik volume melebihi 75, masanya antara 3 hingga 5, 8 hingga 10 malam ada candle songsang. Okey, lazim ni candle songsang tu dia terus sahaja dia bentuk smart trade, dia kurang begitulah. Dia lebih kurang begitu. Smart trade 2, smart trade 1 dia ada laut tenang, smart trade 2 dia tidak ada laut tenang. Dia bentuk TKU ni seperti smart trade 2. Okey, jadi bila berlaku keadaan begitu, market putar arah. Ingat bila berlaku TKU ni mesti ada rakan-rakan yang bertanya, apa bezanya TKU dengan smart trade? Mesti ada punya yang bertanya. Apa bezanya TKU dengan smart trade? TKU ini hanya bentuk market. Smart trade dia melibatkan volume, melibatkan bentuk market, dia melibatkan masa. TKU ini dia hanya melibatkan bentuk market, perjalanan yang jelas, ada candle besar, kemudian ada satu candle yang balas songsang kuat. Itu bezanya. Nampak ya? Okey. Jadi TKU ini seperti mana
yang kita telah maklum tadi, dengan bentuknya begitu, dengan sifatnya yang begitu, HJTKU juga adalah begitu. Yang mana candle yang balas songsang itu adalah satu candle yang sangat luar biasa besar. Kita nampak, dia senang kata, yang mudah kita nampak bila berlaku HJTKU ini, apabila di peringkat awal sebelum berlaku HJTKU ni, contohnya dia dah berlaku HSJ volume, katakan sel HSJ volume. HSJ volume tu dah tentu-tentu akhir sel dengan candle yang besar. Kemudian dia balas mula dengan candle yang besar juga. Itu ialah HSJTKU. Ataupun ada satu perjalanan menurun. Okey. Kemudian dia buat shadow yang kuat. Itu dah jadi HSJ shadow. Kita dah belajar HSJ shadow baru-baru ini. Tiba-tiba dia balas kuat songsang dengan candle buy yang besar. Itu juga HSJTKU. Ataupun dalam satu keadaan lagi, market semalam ataupun 2-3 hari lepas menurun, tiba-tiba bawa ke Tokyo, akhir US malam bawa ke Tokyo hari ini, market buat HSJ laut tenang, merata, keluar HSJ volume untuk sell, mengakhirkan yang semalam tu. Kita nampak seolah-olah market keluar daripada HSJ laut tenang nak pergi ke sell. Tetapi kena ingat, bila keluar HSJ volume dengan candle yang sangat besar keluar daripada HSJ laut tenang, itu menunjukkan amat risiko. Perlu tengok bentuk market sebelum bagaimana. Kalau kata bentuk market sebelum menurun, kemudian ada HSJ laut tenang yang lama, kemudian ada HSJ volume sell pula. Itu bentuk akhir tu rakan-rakan. Lazimnya yang berlaku begitu, dia akan mengeluarkan satu candle yang balas songsang besar, menjadikan HSJTKU itu dia dah bergabung dah. Ada HSJ volume bergabung lagi dengan HSJ laut tenang. Ada pula candle songsang dominan. Dah jadi HSJTKU. Begitu. Sepanjang pengamatan saya, awal-awal tahun membawa ke pertengahan tahun baru-baru ini, famous dengan bentuk HSJTKU untuk putar arah. Tetapi bila bawa ke hujung-hujung tahun ini, kita lebih kepada HSJ shadow. Baru-baru ini HSJ shadow, HSJ zone A, HSJ TKT. Nampak pola berubah, pola perjalanan market itu. Baik. Tadi yang saya kaitkan HSJTKU tadi dengan bentuk TKU type 1 yang dia tidak ada laut tenang ke apa ke. Okey. Bila berkata tentang bentuk TKU type 1, sudah tentu ada TKU type 2. Saya ulangkan sedikit. Bentuk TKU, bukan HSJ ni, TKU, sebab saya nak kaitkan dengan HSJ TKU, sebab bentuknya mesti ada persamaan. Okay. TKU ialah TKU, HSJ TKU ialah TKU yang luar biasa, TKU juga. Begitu. Jadi bila kata TKU type 2, sama saja market yang pertama ni, market mempunyai perjalanan yang jelas. Sama ada dalam bentuk menaik ataupun menurun yang diakhiri oleh candle sifat. Okey, kemudian selepas candle sifat itu, yang kedua akan terbentuk satu candle yang kecil ataupun
candle doji. Dia boleh dua keadaan itu. Doji pun boleh, candle kecil pun boleh selepas candle sifat. Okey, kemudian selepas candle yang kecil itu ataupun candle doji, barulah market dia balas songsang dengan candle yang besar. Okey, itu ialah bentuk TKU type 2. Baik. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, ada sedikit beza antara TKU dengan HJ TKU dari segi bentuk. Yang mana TKU ini yang saya perhati, TKU cuba terapkan dalam minda. Saya ulang ni TKU dulu. Biasanya apabila sesuatu candle itu songsang putar arah dengan TKU, bagaimana bila kita kata TKU ini, ada kalanya candle yang songsang tu dia tidak lebih daripada open candle sifat. Banyak yang berlaku begitu. Tetapi market putar perjalanan, itu TKU. Ini TKU yang mana ada Abang Z beritahu baru ini, beliau lazim menggunakan sekurang-kurangnya candle itu melebihi 2/3 daripada candle sifat yang terakhir. Sekurang-kurangnya begitu. Nampak keadaan itu. Itu untuk TKU. Tetapi bila kata HSJ TKU ini, rakan-rakan, yang mana di peringkat awal itu Adik Din, peringkat awal dulu Adik Din sering menyatakan HSJ TKU dominant. Bila berlaku HSJ TKU dominant, memang secara amnya kita jelas nampak candle songsang yang di awal perjalanan itu memang sangat dominan dan melebihi. Dia melebihi. Kita nampak dia songsang dominan. Dia melebihi candle sifat lazim. Ataupun paling tidak itu sekiranya yang tidak ada itu yang type 1. Kalau yang type 2 tu ada kala banyak yang dia cuma melebihi candle kecil tu tapi kita nampak dia besar. Itu keadaannya. Okey, jadi dari segi yang lain-lain itu lebih kurang sama sahaja. Cuma kita nampak dia luar biasa. Kita nampak rakan-rakan perlu pegang di dalam minda keadaannya yang luar biasa. Begitu. Dan yang lain-lain tu boleh rujuk pada pembelajaran yang Abang Z tunjukkan baru-baru ini berkenaan dengan TKU. Yang lain-lain itu sama, lebih kurang begitu. Dari segi sifat perlakuan pembentukan HSJ TKU, lazimnya juga dia berlaku di dalam pot, rakan-rakan. Lazimnya dia berlaku di dalam pot. Okay. Jadi saya fikir tak perlu nak buang masa panjang-panjang lah. Ada kala pembelajaran ni perlu juga panjang. Ada kala bila untuk kita mudah dapat, kita cuba tukar strategi, kita cuba tengok pendekkan pula bagaimana. Saya cuma terangkan dari segi perkataan sahaja, kerana dari segi wording itu, dari segi penulisan itu lebih kurang sama dengan PDF yang Abang Z nyatakan baru-baru ini. Okey, baik. Dari segi yang lain-lain, yang kita boleh kenal pasti
bentuk-bentuknya nanti saya akan bawakan kepada rakan-rakan live market terus. Live market ni kita boleh terus nampak bagaimana HSJ itu menjadi HSJ TKU yang valid ataupun dia menjadi hanya isyarat HSJ TKU. Begitu. Baik. Sebelum kita pergi kepada live market, nak tengok history yang lepas, saya beritahu lagi, bila kata TKU ini dia amat berkait rapat dengan zone B. TKU biasanya berlaku pada zone B. Jadi bila berlaku TKU, kita dah boleh jump, kita dah boleh minda, kita dah boleh terus melihat ke hadapan, dah nampak dah, oh zone B dah hadir. Kalau tidak, ingat tak pembelajaran kita tentang zone B baru-baru ini? Zone B kita perlukan perjalanan sekurang-kurangnya 3 candle perjalanan baru kita nampak zone B. Tetapi bila berlaku TKU, lazimnya zone B terbentuk. Begitu. Jadi TKU yang lazim membentuk zone B, TKU type 1. TKU type 2 tu dia depend pada bentuk candle yang kecil di hujung tu. Dia depend. Okey. Baik, kita terus pada live market. The time is 11 o'clock p.m. Okey, kita terus pada live market. Pada rakan-rakan yang boleh lihat live market tu, silalah lihat di live market di YouTube pada link yang telah disetkan oleh abang admin kita dalam YouTube kita sedang live sekarang. Okey, saya telah tandakan warna kuning hanya untuk isyarat. Warna pink, anak panah warna pink itu yang valid berlaku HSJ TKU. Sebelum kita tengok bentuk-bentuk market, okey, mari kita buat kesimpulan daripada apa yang kita dapat setelah menanda. Okey, yang mana bila kita menanda, nampak tak anak panah warna pink tu nampak tak anak panah warna pink itu TKU dominant lazim berlaku, banyak kali berlaku pada market buy. Market sell agak jarang berlaku. Nampak market sell agak jarang berlaku. Okay. Kemudian itu yang pertama, kesimpulan kita. Kesimpulan kita yang kedua, market bila? Ini market keseluruhan tahun ni Kak Non. Market keseluruhan tahun. Ini cuba lihat di YouTube itu.
Cuba perhati lagi anak panah ni, kita buat kesimpulan dulu. Kesimpulan yang kedua. Anak panah itu, cuba perhati anak panah tu di mana kedudukan. Kedudukan HJTK. Tidak ada satu pun HJTKU yang berlaku di luar port untuk tahun ini. HJTKU dominan, lazimnya dia berlaku di dalam port. Tidak ada satu pun yang berlaku di luar port. Okey. Nampak ya? Biasanya dia balas semula. Dia balas semula, dia masuk, dia buat pembesaran tu, kemudian dia masuk dengan HJTKU. Nampak Okey. So kita dah dapat kesimpulan. Dua kesimpulan tadi. TKU banyak untuk buy. Itu mungkin pola market pada tahun ini. Tentang bentuk market yang tentang perkara pertama itu kita boleh lihat bagaimana bentuk market. Tentang yang kedua itu kita pun perlu lihat kedudukan market bagaimana. Dan lazim semua yang berlaku tahun ini TKU dominant, HJTKU dominant berlaku di dalam port. Begitu. So mari kita besarkan chart kita mula pada bulan 1. Cuba perhati permulaan di mana? Di 31 Januari. Cuba rakan-rakan besarkan 31 Januari anak panah warna kuning. Nampak tak? Nampak tak berlaku TKU dominant? Nampak tak? Bentuk market itu HSJ TKU dominant. Tetapi cuba perhati kedudukan market itu di mana? Baru je exit port pada hari yang pertama tu. Dan kita dah nampak banyak yang berlaku, dia tidak berlaku di luar port, dia berlaku di dalam port untuk HSJ TKU dominant ni. Okey. Jadi nampak tak selepas daripada 31 Januari ada HSJ. Nampak tak? Ada bentuk market HSJ untuk sambung perjalanan sell. Nampak tak? Ada bentuk HSJ V. Ada bentuk HSJ V untuk menyambung perjalanan. Laut tenang V. Okey, saya tandakan. Okey, nampak candle jam berapa keluar daripada HSJ Laut Tenang V tu pada jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 petang. Pada 2 petang. Kemudian ada candle merepair tu, terus tak dapat dah. Kebetulan juga zone A duduk sama barisan dengan HSJ itu. Jadi HSJ Laut Tenang itu dengan arahnya sell itu menyebabkan HSJ TKU dominant itu menjadi hanya isyarat. Nampak? Jadi market terus lagi set. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan 6 Februari. Rakan-rakan perhati. Di 6 Februari
ada HSJ TKU dominant, ada HSJ TKU dominant. Kita nampak ada perjalanan perjalanan menurun sebelum itu. Okey, menurun. Okey, ada doji, ada candle besar. Okey, nampak keadaan ini. Okey, kemudian dia buat repair 1 2 terus ke zone B. Kemudian dia terus balas kuat dengan HSJ TKU dominant. Nampak tak candle ni dominant. Ini ialah bentuk HSJ TKU dominant. Kemudian tengok kedudukan market dalam pot. Market ini berada di dalam pot. Okey, nampak keadaan ini. Market ini dia bergabung dengan HSJ Laut Tenang Type 1. Nampak tak? Walaupun dia menurun, tetapi menurun dia itu agak sideways. Okey, saya tandakan HSJ Laut Tenang Type 1. Nampak tak candle songsang? Okey, candle songsang pada jam 9 pagi. Begitu. Okey. Dia bergabung dengan HSJ Laut Tenang Type 1. Okay. Semua candle selepas 9 pagi berada di dalam high dan low candle songsang 9 pagi. Itu ialah HSJ Laut Tenang Type 1. Nampak ya? Kemudian kita nampak market ni kuat disebabkan ada HSJ gabungan dengan HSJ Laut Tenang Type 1. Dia terus naik dan cuba perhati penyambung perjalanan itu arahnya juga ialah buy. Kita cari bentuk market HSJ. Okey, kalau kita perhati ada bentuk market HSJ dari candle besar-besar kepada kecil-kecil HSJ Laut Tenang. Ini ada nampak Ada nampak HSJ Laut Tenang. Okey, saya tandakan dari besar-besar kepada mengecil-mengecil. Kita nampak mana yang mula merata. Okey, HSJ Laut Tenang besar. Okey, ni dah kecil, ni besar semula, ni kecil-kecil. Okey, bermula daripada sini. Bermula daripada 7 Februari tu pada jam berapa tu? Jam 7 pagi. Okey, nampak Okey, saya terus tandakan terus. Kemudian nampak tak ada candle songsang? Nampak tak dia dua candle songsang terus bawah ke zone B. Itu bukannya candle arah tu, itu ialah market repair. Yang mana mengukuhkan market repair itu dengan kehadiran Laut Tenang. Nampak selepas market repair tu ada dua candle mengecil merata Laut Tenang, kemudian arahnya ke buy semula, mengukuhkan. Itu mengukuhkan market dua candle sell ini ialah market repair ke zone B. Yang mana market ni kalau dia nak sell pun, okey, market ni sebelum ni dia dikuatkan oleh perjalanan panjang HSJ. Awal perjalanan buy untuk HST dengan HSJ TKU dominant. Jadi bila lepas berlaku HSJ TKU dominant, market kedudukan di luar pot, dan di luar pot tu dia buat lagi HSJ Laut Tenang untuk menyambung perjalanan. Jadi dia dah ada enjin disambungkan lagi Ini enjin untuk trend ataupun kita panggil dia dalam istilah enjin ni ET untuk trend. Okey. Kemudian perhati lagi
perhati lagi di mana HSJ TKU dominant. Kita nampak ada lagi HSJ TKU. Ada lagi HSJ TKU dominant di 17 Februari. Cuba rakan-rakan perhati. Di 17 Februari HSJ TKU dominant ada. Dia menjadi penguat apabila telah ada HSJ volume akhir sell. Telah ada HSJ volume akhir sell di 12 Februari. Kemudian market berada dalam high dan low selama 2 hari, 13 dan 14 Februari. Barulah di 17 Februari hari Isnin keluar enjin untuk buy pada Tokyo dengan HSJ TKU dominant. Dan nampak tak ada dia dikuatkan selepas itu dengan HSJ laut tenang. Yang mana selepas HSJ TKU dominant ni ada HSJ laut tenang dengan arah ke arah buy. Nampak ya? Ini yang kita mahu lihat. Ini yang kita mahu lihat. Yang penting ada penguat untuk kita hold position. Apabila saya hold position, saya memang perhati di mana penguat untuk saya holdkan position saya. Biasanya yang saya cari ialah HSJ laut tenang. HSJ laut tenang tu rakan-rakan boleh nampak daripada dalam sideways market ada trend tu. Okey, dia buat HSJ laut tenang ada arah market dan di masa akhir US Open tu. Begitu. Kemudian rakan-rakan yang saya hormati sekalian, hari esok dia sambung perjalanan. Kemudian dia repair pun di HSJ laut tenang. Di situ kita boleh tambah lagi. Okey. Cuba perhati apa di 20 Februari. 20 Februari itu sekiranya candle jam berapa tu dia dominant. Sekiranya dia dominant, dia jadi HSJ TKU dominant kerana dia berlaku selepas HSJ volume. Nampak Tetapi dia tidak dominant. Dia jadi TKU biasa. Sebab itu warna dia warna kuning. Warna dia warna kuning. Dia tidak dominan. Tapi kita tahu bila berlaku TKU ni dia tetap akan membawa market ke satu perjalanan. Yang penting kita nampak apabila ada TKU ni pun dia tetap membawa market ke satu perjalanan. Okey, nampak so perhati lagi di mana HSJ TKU dominant. Ini bukan HSJ TKU dominant di 27 Februari. Ini bentuk TKM. Ini bentuk TKM, tapi TKM ni luar biasa. Kita tidak pernah ada TKM yang HSJ. Adik Din tak menyatakan TKM HSJ. Jadi bentuk ini bentuk Smart Trade 1. Nampak Ini ialah bentuk Smart Trade 1. Yang mana nampak tak dia ada pengakhiran dengan HSJ volume. Kemudian ada bentuk mengecil 3 jam laut tenang merata lebih kurang. Kemudian ada candle songsang. Nampak tak? Ini kemudian ada HSJ shadow, dia menyokong lagi Kemudian baru ada candle songsang. Ini bentuk TKM. TKM lebih kepada Smart Trade 1. Okay. Nampak kan itu? Sekejap
Kita take 5 sekejap. Okay, iklan. Boleh tahan juga. Okay, kita take 5 sekejap.
Okey, kita sambung. Cuba rakan-rakan perhatikan, saya telah pun berkata-kata sebentar tadi, apa yang saya perkatakan tadi, yang mana kebanyakan yang penting sebenarnya bila berlaku sesuatu HSG awal ini, itu yang saya nak perkatakan tadi. Apabila berlaku sesuatu HSG awal, macam tadi pun saya ada sebutkan kepada rakan-rakan, yang penting ada enjin yang menolak market dia sokong sesuatu HSG awal. Lazimnya enjin yang berlaku itu ialah dengan kehadiran HSG laut tenang. Begitu. Cuba perhati yang saya beritahu tadi. TKU yang valid semuanya ada HSG laut tenang di selepasnya, ataupun candle HSG TKU dia melepasi gabungan HSG laut tenang daripada pagi ataupun di sebelumnya. Cuba rakan-rakan perhatikan. TKU yang tak jadi, lazimnya laut tenang dia berlawanan dengan arah HSG TKU. Itu yang saya terapkan. Itu yang saya terapkan pada rakan-rakan. Saya dah selitkan sedikit demi sedikit bagaimana HSG TKU ini dia dah bergabung siap-siap. Saya selitkan gabungan. Walaupun kita bukan dalam tajuk gabungan, nanti apabila tiba di tajuk gabungan nanti lebih mudah lah rakan-rakan dah boleh nampak lah. Rakan-rakan dah boleh nampak mengapa sesuatu HSG itu dia kuat ke satu arah. Lazimnya dia ada HSG laut tenang selepasnya. Begitu. Rakan-rakan nampak ya? Okay, so kita lihat lagi mana HSG TKU yang valid. Okay, nampak di 14 Mac. The time is 11:30 p.m. Mac, cuba rakan-rakan lihat ya. 14 Mac kedudukan market itu dalam status pembentukan pot pada 14 Mac. Okey, tapi dalam keadaan ini pun kita dah nampak market ni dah keadaan begini. Dan yang menguatkan HSG TKU di sini ialah dengan kehadiran HSG laut tenang. Ni nampak tak? Ni ada HSG laut tenang. Nampak HSG laut tenang biasa. Cuba rakan-rakan perhati. Perjalanan ini dia buat HSG laut tenang, dia membentuk perjalanan HST dari sini membawa ke sini. Kerana apa? Daripada 14 Mac hingga ke 17 Mac sahaja perjalanan HST itu. Kerana di 17 Mac telah pun hadir HSG volume. Nampak tak? Kita melihat bentuk market. Dan bagaimana market diputar arah semula, nampak tak? Ada HSG laut tenang type 1 membuat arah sell selepas berlaku HSG volume akhir buy. Yang ini yang saya telah ceritakan baru-baru inilah. Ini HSG laut tenang type 1, ada satu candle songsang bentuk TKU type 2 bentuk TKU type 2. Okey. Kemudian semua candle berada, 4 candle berada di dalam high dan low. Kemudian market putar arah HST. Nampak ya? Inilah kepentingannya apabila kita tahu perjalanan HSG. Kita tahu perjalanan HSG
Cuba lihat lagi HSJ TKU dominant. Nampak tak? Ada perjalanan TKU dominant bentuk TKU type 2 di akhir US 16 Mac. Di akhir US 16 Mac. Yang mana market apabila berlaku HSJ TKU dominant itu, dia membentuk juga HSJ laut tenang biasa bermula pada jam 6 pagi. Ni dia. Kalau kita terus tanda, okey, bawa ke depan, nampak tak ada market repair. Market repair tak lama lepas tu dia cross ke bawah semula daripada HSJ laut tenang yang berlaku pada jam ni 20 Mac. Mac ni dah pada jam 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi, 8 pagi. Nampak ni ada HSJ laut tenang. Okey, nampak Kemudian esoknya lagi ada lagi HSJ laut tenang mengarahkan kepada sell. Nampak HSJ dia terus keluar dengan HSJ volume akhir sell. Market masih di dalam pot. Cepat. Ini HST memang boleh berlaku di dalam pot. Kerana apa? Dia ada perjalanan akhir dan awal perjalanan yang dimulakan dengan HSJ dan diakhirkan dengan bentuk market HSJ juga. Itulah perjalanan HST. Nampak Okey. Kita cari lagi HSJ TKU dominant. Ini. Nampak perjalanan 1-2 hari sebelum menurun dari ni HSJ TKU dominant di 28 Mac. Di 28 Mac nampak tak hari sebelum. Di 26, di 27 perjalanan menurun. Kemudian dia buat HSJ laut tenang di pagi 28 Mac. Nampak lama tu HSJ laut tenang. Itu HSJ laut tenang biasa pun ada dalam tu. Kemudian keadaan market yang begitu berbelas jam menjadikan ia juga HSJ laut tenang sideways. Nampak HSJ laut tenang pun biasa berada dalam tu. HSJ laut tenang sideways pun berada di situ. Dan nampak tak candle tu agak dominan. Candle jam berapa tu? 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 petang. Pada jam 5 petang. Dan kedudukan ketika ini masih di dalam pot. Bukan exit pot. Market ni dia buat pembesaran je dengannya dia exit dengannya HSJ volume tu. Dia bergabung ni sebenarnya. Dan apabila TKU dominant ini dia ke atas, kemudian ada candle ditolak mengatasi HSJ laut tenang sideways tu maka ini ialah isyarat menguatkan gabungan ini. Dan keesokan harinya pada 31 Mac nampak tak ada HSJ laut tenang lagi dengan arah ke buy menyokong HSJ TKU. Nampak tak? Kemudian ada lagi bawa ke 1 April, ada lagi di waktu pagi. Nampak tak? Kebanyakan HSJ laut tenang ni berlaku waktu pagi. Nampak ini yang adik Dem minta kita perhatikan, minta kita alert di setiap pagi waktu Tokyo itu. Ada bentuk merata beberapa jam itu. Dan perhati 2-3 hari sebelum ada tak HSJ awal. Cuba tengok arah laut tenang itu follow ataupun tidak. Begitu. Okey, nampak HSJ TKU dominant. Ini nampak tak? Ini pun dia menunjukkan dominant. Dia candle buy tu dia lebih daripada candle
bersifat akhir HSJ volume ataupun bentuk TKJ tu okey, nampak dan selepas itu dia disambung oleh HSJ laut tenang. Ni HSJ zone A pun ada, ni pun HSJ zone A. Nampak bila bergabung HSJ laut tenang dengan zone A jadi HSJ zone A. Lagi kuat. Begitu. Ini ada bertangga-tangga ni. Ini HSJ TKT. Ada HSJ TKT. HSJ zone A pun ada di situ. SSJ TKT pun ada. Nampak mengapa market ni kuat pada 1 April. Pada 1 April. Okey. Kita cari lagi HSJ TKU. Ini HSJ TKU untuk sell. Kerana apa? Sebelum tu dah ada HSJ volume. Candle ni agak dominan. Dia lebih daripada candle kecil tu doji tu nampak di 11 April. Di 11 April, kemudian yang penting kita perlu dapatkan HSJ laut tenang. Okey, kita perlu dapatkan HSJ laut tenang, memastikan market ini putar arah. Jadi dalam keadaan ini HSJ laut tenang yang kita dapat ialah di sini. Di sebelumnya lagi dah ada HSJ laut tenang. Dan apabila dia cross down dengan HSJ laut tenang yang menjadi support dan resistance perjalanan market, dia nak naik semula dia tak dapat dah. Cuba perhati. Selepas dia cross down, okey, dia cuba nak naik semula, dia tak dapat dah, dia terus reject, okey. Dia keluar sikit, dia masuk semula dengan TKU biasa, kemudian terus ke bawah. Dan pada hari Isnin 14 April, market terus ke bawah. Inilah bila terdapat gabungan dengan laut tenang. Menunjukkan sesuatu HSJ awal itu berfungsi dengan baik. Begitu. Nampak ya? Kemudian perhati lagi HSJ TKU dominant pada 15 April. Pada 15 April HSJ TKU dominant ni dia berlaku HSJ laut tenang tidak muncul, tetapi tidak muncul di selepas, tetapi dia muncul di sebelumnya lagi. Ini melibatkan gabungan juga ni. Dia melibatkan gabungan. Ada HSJ laut tenang. Nampak ni area ini HSJ laut tenang bentuk sideways pun ada, bentuk V pun ada. Jadi kita tanda terus kita tanda terus. Okey. Lebih kurang begitu Okey. Dan apabila ada HSJ ini dan apabila berlaku HSJ TKU dominant buy, nampak tak dia nak cross up tu, dia nak bawa harga ke atas tu, dia agak critical. Dia reject barulah dia bawa dengan candle yang agak besar membawa ke atas. Dan apabila kita tarikkan dia, okey. Apabila kita tarikkan dia, nampak tak? Begitu. Sekitar begitulah. Jadi bila ada HSJ penguat itu, dia menyambung perjalanan. Begitu. Tetapi cuba rakan-rakan perhati apabila HSJ laut tenang ataupun gabungan HSJ zone A berada di sebelum HSJ TKU dominant dan selepas HSJ TKU dominant tidak ada HSJ laut tenang yang menguatkan perjalanan. Market tu dia kalau dia kuat pun tak lama dia akan patah balik. Okey.
Nampak walaupun begitu, kalau kuat pun dia akan patah balik. Contohnya macam di 16 April, dia tidak ada HSJ laut tenang di waktu pagi tu untuk menyambung. Dia hanya cross up saja HSJ laut tenang pagi semalam di 15 April. Market ni kuat, tetapi kuat dia tu kuat sebab dia cross up sahaja. Dia tidak menyebabkan dia keluar sendiri. Dia punya di dalam trend tu. Selepas itu market patah semula. Patah balik. Dan market ni berada di dalam pot ni. Market berada di dalam pot. Okay. Dia buat pembesaran. Dia patah balik semula. Dan pada hari keesokannya di 17 April, barulah dia buat HSJ laut tenang tahap 1. Sekejap saya tulis. Selepas dia repair tu, baru dia buat HSJ laut tenang type 1 di 17 April, dan barulah dia buy semula. Begitu, nampak dan ingat bila ada HSJ laut tenang type 1, dia menggambarkan yang adik Din dah jelaskan baru-baru ini. Dia membawa isyarat market akan kuat bila ada HSJ laut tenang type 1. Cuba perhatikan mana-mana yang kita jumpa HSJ laut tenang type 1, market selepasnya itu kuat. Nampak Okay. So market ini dia HSJ laut tenang type 1 di 17 April ini dengan arah buy tu dia menyokong HSJ TKU dominant yang berlaku di 15 April. Nampak Okey, kita lihat lagi di mana HSJ TKU dominant. Kita jumpa lagi HSJ TKU dominant di 23 April. Pada rakan-rakan boleh lihat di 23 April, nampak perjalanan menaik dengan HSJ shadow. Dia menaik kemudian dia buat HSJ laut tenang. Okay, dia buat HSJ laut tenang di pagi 23 April. Okay. Zone A pun berada di situ. Nampak? Zone A pun berada di situ. Jadi nak kata HSJ zone A, tak juga tak juga. Ini HSJ laut tenang biasa. Ini HSJ laut tenang biasa. Sekitar ni besar dia mengecil. Okey. Sekitar pada di sini, bermula daripada sini. Ini dia. Kalau kita terus je, nampak tak? Price tu dia cross down. Nampak kalau kita terus tarik bawa ke selepas TKU dominant, dia terus cross down dia keluarkan arah buy pada jam ni 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 tu HSJ laut tenang. Pukul 1 dia keluar arah buy. Okey, nampak Kemudian candle selepas itu dia struggle. Dia nak ke buy jadi shadow. Ni HSJ shadow lah. Dia nak ke sell kerana ada HSJ laut tenang di pagi tu. Dia angkat semula. Dia angkat semula, kemudian dia barulah keluar candle HSJ volume dan barulah dia tolak semula market ke bawah dengan HSJ TKU dominant. Kenapa kuat? Kenapa kuat sell tu? Kerana dia perlu bawa market kuat ke bawah, melepasi HSJ TKU HSJ laut tenang di pagi tu Jadi apabila dia lepas dalam keadaan bentuk market HSJ ni, bermakna asalnya HSJ laut tenang di pagi 23 April itu yang menjadi support. Nampak dia jadi support dengan ada shadow tu
dia bila dah dapat ke bawah, dia dah bertukar menjadi resistant TBST. Dia dah bertukar menjadi resistant TBST. Begitu. Jadi yang penting kita perlu cari HSG laut tenang. Selepas itu nampak tak? Market terus mengakhirkan dengan bentuk market HSG volume ya. HSG volume pada waktu ini volume agak kecil, sekitar 39-40 ni dah boleh dikatakan HSG volume. Volume perjalanan market pada bulan April ni dia kecil-kecil, tapi kita nampak itu luar biasa. Jadi bila dah berlaku itu, masa pun di US Open di akhir US menunjukkan perjalanan itu akan berhenti, dan itu pun di HH1 low, market di dalam pot market di dalam pot. Jadi kita tunggulah peluang lain. Tiba-tiba bila sampai di 23 April, selepas market dia menaik itu, nampak tak dia buat satu candle songsang sell. Nampak tak? Kemudian candle berada di dalam candle songsang sell tu. Begitu. Okey, nampak jadi ini sebenarnya menguatkan selepas ada HSG volume akhir sell, tiba-tiba ada lagi HSG laut tenang dan ada zone A berada di dalam tu. Dah jadi HSG zone A. HSG zone A dengan arah sell di 24 April. Nampak tak? Bila kita tarik bawa ke depan, di sini ada HSG zone A sekali dalam dia. Bila HSG laut tenang duduk di situ Okey, nampak tak? Price terhalang kuat apabila HSG zone A dengan arah sell dan price cuba nak ke atas semula, tak dapat kerana HSG zone A terbentuk dengan lebih kuat. Okey? Okey, nampak Jadi ini menunjukkan kesan awalnya daripada HSG TKU dominant. Begitu. Okey, kita cari lagi yang ke depan di mana HSG TKU dominant. Okey, cuba lihat 15 Mei. Anak panah warna kuning. Anak panah warna kuning 15 Mei. Kedudukan market ketika itu ialah exit pot. Nampak tak? Dia berlaku satu candle yang dominan. Dan candle dominan tu dia siap laut tenang lagi. HSG. Nampak tetapi disebabkan keadaan itu, keadaan exit pot, dia tetap tak mahu ke atas. Walaupun dia lepas daripada HSG laut tenang. Nampak Ni HSG laut tenang. Kalau saya terus tarik, kalau saya terus tarik, nampak tak candle buy HSG dikit. Sekejap. Okey, lebih kurang begitulah. Apabila walaupun dia lepas daripada HSG laut tenang tu, dia tetap tak mahu. Sebab apa? Kedudukan market satu, market kuat ni, market kuat untuk sell. Dan kita dah perhati tadi, kedudukan market exit pot ni tidak sesuai untuk HSG TKU dominant. Okey, nampak sekiranya HSG TKU dominant pun tidak sesuai pada kedudukan exit pot, bermakna apa? TKU biasa lagi lah tidak sesuai. So, rakan-rakan nampak jadi betul lah apa yang Abang Z nyatakan baru-baru ini. Sekiranya ada TKU yang berada di luar pot, jangan ikut. Okey.
sekiranya TKU kedudukan market di luar port, kemudian ada berlaku market repair. Okay, katakan perjalanan buy dah exit port, kemudian market repair ke sell, tiba-tiba selepas repair tu berlaku TKU buy. Itu TKU selepas market repair buy tu, itu boleh follow. Kerana apa? Dia mengikut arah perjalanan exit port. Begitu. Nampak ya keadaan itu? Jadi yang penting sekarang ni kita nampak market tidak mahu ke arah buy. Kerana apa? Kerana kedudukan market exit port. Nampak di 15 Mei. Okey, kita perhati lagi di 21 Mei. Nampak ini jelas berlaku HSJ volume dengan gabungan HSJ shadow. Nampak kemudian ada anak trend. Kemudian anak trend sell tu. Kemudian ada satu HSJ TKU dominant. Nampak tak? Nampak tak pagi tu ada HSJ zone A dia bergabung dengan HSJ laut tenang di 21 Mei. Nampak tak? Bila price naik dia, kemudian dia buat juga HSJ laut tenang di area ini. Okey, nampak dia buat juga lebih kurang itu dia buat sekejap dia buat HSJ laut tenang dalam keadaan sideways. Nampak sebab kita tak nampak dia daripada besar ke mengecil-mengecil. Dia terus begitu sahaja. Okey, kita nampak dia dalam keadaan sideways, berada dalam satu kawasan bermula pada jam 5.4, bermula pada jam 4 pagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 pagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam. Ada 6 jam sideways keadaan di situ-situ saja. Itu dalam keadaan begitu, ini ialah HSJ laut tenang sideways. Dalam keadaan begitu, ini ialah HSJ laut tenang sideways. Nampak tak? Price dia naik, dia turun semula, dia terhalang dekat HSJ laut tenang sideways. Okey, nampak keadaan ini so bila berlaku keadaan ini sebenarnya dia menguatkan HSJ TKU dominant yang berlaku di 21 Mei. Nampak Dan bila berlaku begitu, bila kita bila kita tarik support, bila kita tarik support, okey, supportnya sekitar inilah. Bila berlaku begitu, okey, sekejap body high dengan body low. Okey, nampak market dia reject di situ, kemudian di 23 Mei dia keluar lagi HSJ TKU dominant. Nampak tak di 23 Mei? Dia cuba keluar daripada support tu tapi dia terus price angkat semula. Price dia angkat semula. Nampak dia angkat semula dengan HSJ TKU dominant. Jadi keadaan ini menyebabkan HT masih lagi buy. Begitu. So nampak rakan-rakan nampak keadaan ini. Okey, cuba perhati di lagi saya kemukakan banyak contoh juga untuk HSJ TKU dominant. Rakan-rakan boleh lihatlah di 29 Mei pula. Lihat di 29 Mei. Di 29 Mei tu apa
ada HSJ TKU dominant. Nampak dia berlaku HSJ TKU dominant, kemudian price dia struggle untuk ke atas pada hari itu. Dia tidak dapat naik pada hari itu. Kerana apa? Dia tertahan lagi di HSJ laut tenang. Di HSJ laut tenang. 4 candle itu Saya terus je lah bawa ke pot ni. Okey, lebih kurang begitulah. Ini HSJ laut tenang pada jam 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. 10, 11, 12 malam. 10, 11, 12, 1 pagi. Nampak price struggle untuk ke atas. Sebab apa? Sekiranya dia lepas itu, dia memang mahu ke atas. Dan price dia tidak lepas begitu saja. Keesokan harinya di 30 Mei, dia buat lagi. Untuk dia lepaskan juga, dia buat lagi enjin untuk market buy. Dia buat lagi HSJ laut tenang. Nampak Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nampak Bila berlaku lagi HSJ laut tenang di bawah ini, inilah yang menguatkan market. Inilah yang menguatkan market. Okey, rakan-rakan nampak Jadi market terus saja ke buy, laut tenang menaik. Kemudian buy, apa tu? Ini ialah spesies TKT. Okey, ini ialah spesies TKT. Yang mana TKT ni dia bergabung dengan HSJ laut tenang, menjadikan dia HSJ TKT. Nampak tak? Market selepas itu bermula daripada HSJ TKU dominant di 29 Mei. Kemudian hari esoknya dia dikuatkan oleh HSJ TKT. Barulah price terus naik. Nampak price naik. Barulah nampak keadaan itu Okey, jadi rakan-rakan boleh nampak keadaan yang menyebabkan dia yang best kali bila ada HSJ TKT bila dia menyambung perjalanan HSJ awal. Bila ada HSJ awal, kemudian hari esok ataupun hari lusa berlaku HSJ TKT, dia lagi menolak kuat market, kuat beberapa hari ke depan. Jadi kita tahulah keadaan itu. Masa telah pun jam 12 malam. Ingat apa yang saya katakan tadi, yang penting bila berlaku HSJ TKU, yang penting dengan laut tenang itu ataupun HSJ Zone A ataupun gabungan HSJ Zone A dengan laut tenang yang 4 jenis HSJ itu ada 4 jenis HSJ laut tenang. Kemudian yang best lagi ada HSJ TKT. Dia bawa market kuat ke satu perjalanan. Begitu. Jadi saya kecilkan market, kita tengoklah sekali imbas. Sekali imbas HSJ TKU dominant. Ni warna kuning ni sebab apa? Dia buat HSJ TKU dominant walaupun dalam pot, tapi selepas itu laut tenang HSJ arahnya berlawanan. Jadi tidak jadilah untuk follow sell. Sebab apa? Arah laut tenang dia menjadikan hanya market repair je. Okey, nampak Okey, di 26 Jun, ini jelas HSJ TKU dominant. Selepas itu market merepair. Kemudian dia buat HSJ laut tenang type 1. Okey. Kemudian dia buat rejection di zone B HSJ. Okey. Di sekitar zone B, kemudian dia pun buy semula. Nampak Sekejap saya bagi rakan-rakan jelas di 26 Jun. Sekitar 26 Jun. Okey, nampak keadaan ni. Dia buy dengan HSJ TKU dominant. Okey, kita cari HSJ dekat sekitar ni sebenarnya. Kita cari HSJ, kemudian dia berada di sekitar sini saja. Kemudian dia buat
dalam keadaan ini dia menurun. Bentuk TKT tapi dia terus dengan candle yang besar mengakhirkan perjalanan. Okey, HSJ TKU dominant buy. Tiba-tiba selepas itu dia menurun buat bentuk seperti TKT. Kemudian dia terus buat candle besar. Okey. Bila ada candle besar, inilah peluang. Okey. Tiba-tiba selepas itu ada satu candle songsang. Nampak tak? Okey. Candle songsang itu selepas itu ada 1, 2, 3, 4 jam berada dalam high dan low candle songsang. Kemudian dia buat seolah-olah macam arah market. Senang kata, macam mana kita nak kesan yang penting kita tahu. Yang lazimnya bila jadi begini dia ada doji satu keluar dekat. Dia dah keluar. Yang penting sebelum berlaku tu kita dah nampak ada akhirnya yang jelas. Kemudian dia buat HSJ laut tenang type 1. Kemudian dia buat doji, dia buat satu candle besar. Secara perhati nampak perjalanan ni menurun sedikit. Dia buat candle besar, kemudian ada doji lagi selepas itu. Ini lazim saya perhatikan keadaan ini. Okey, dan bila kita tarik lagi apabila kita tarik lagi, dia menjadi support perjalanan selepas itu. Yang mana selepas itu price dia support perjalanan ini, dan price selepas itu pun menguatkan lagi untuk itu kerana ada HSJ laut tenang. Nampak dia buat lagi HSJ laut tenang dengan arah ke atas, bentuk TKM bentuk TKM. Kemudian dia buat lagi HSJ laut tenang atas ni. Okey, dengan arah ke buy lagi. Barulah dia exit pot nampak Jadi forex ni beginilah. Okey, nampak ada 4 jam 1, 2, 3, 4. Beginilah keadaannya. Yang penting kita nampak yang mana yang menyokong. Kan gitu. Jadi saya fikir banyak juga contoh yang saya bagi daripada bulan 1 sehingga bulan 6 ni. Kita lihat lagi ada lagi tak? Sedikit. Okey, ada lagi di 24 Julai bulan 7 nampak di bulan 7 market terus kuat. TKU dominant dia bergabung dengan HSJ Zone A, dia bergabung dengan HSJ Shadow. Nampak kemudian lagi ini jenis HSJ TKU dominant yang bergabung dengan HSJ Shadow. Nampaknya di 1 Ogos. Di 1 Ogos untuk sell kemudian lagi perhati lagi mana lagi. Okey, di 28 Ogos ada bentuk TKU dominant. Dia melepasi candle yang kecil di hujung perjalanan akhir tu tapi dia walaupun kecil dia agak besar kemudian dia buat HSJ laut tenang dengan arah buy. Kemudian dia repair, kemudian dia buy lagi. Kan gitu. Nampak Okey, ni HSJ TKU dominant 4 September di luar pot. Nampak dia tidak valid. Kerana apa? Market kuat. Dia tidak valid. Kerana market kuat, dia tidak menukarkan perjalanan. Kerana apa? Market kuat. Okey, sama juga di 8 September yang untuk sell tu itu tidak valid. Dia menjadi isyarat sahaja. Dia menjadi isyarat. Okey. Sama juga, dan selepas itu banyak yang menjadi isyarat sahaja. Di 11 September dia jadi bentuk repair market. Okey.
Okay. So yang mana yang terkurang, yang mana yang terlebih itu ataupun yang berlebih-lebihan lah. Saya mohon maaf menyusul 10 jari, memohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Saya ini juga manusia biasa seperti rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Dari itu kita akhirkanlah muzakarah tentang bab 4.3.3 HSJTKU dominan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam go to impossible. Jumpa lagi. Bye bye.